This video is brought to you by Genshin Impact. Aku rasa by far this game memang sesuai untuk aku dan korang yang meminati anime. Dan aku sangat-sangatlah suggest korang untuk download game ini versi 3.4. Yalah, kadang-kadang kita pun kesurupan juga menunggu chapter ataupun episod baru keluar kan. So sambil mengisi kekosongan masa tu, kita boleh layan Genshin Impact. Genshin Impact merupakan RPG action game yang membolehkan kita untuk discover sebuah dunia yang luas. Dan Genshin Impact juga mempunyai jalan cerita yang menarik. Dan bagi aku personally, part yang paling best untuk game ini adalah kita boleh main dengan kawan-kawan kita di semua platform sebab Genshin Impact menyediakan cross-platform gameplay. Korang boleh download Genshin Impact sekarang di Android, iOS, PC, PS4 dan PS5. Kalau nak lagi senang, korang just tekan je link yang aku sediakan di ruangan description dan komen kat bawah. Sekarang ni aku tengah main Genshin Impact yang dah version 3.4, The Exquisite Night Chimes, dengan jalan cerita yang updated dan lebih unik. Dan untuk ini juga ada dua watak baru diperkenalkan, which is Al-Haytham dengan Yao Yao. Grafik dengan jalan cerita dia memang best. Yang paling best versi 3.4 ini, kalau korang login sekarang, korang boleh dapat 10 kali free pulse dan 4 star karakter untuk korang pilih. Jom login sekarang, lepas tu kita boleh main sama-sama. Aku dah tak sabar nak main dah ni. Memang layan habis game ni. Korang kena try sendiri untuk faham apa yang aku ceritakan ini. So thank you Genshin Impact for sponsoring this video, dan kepada korang, segera download Genshin Impact. Get it now. Link aku tinggalkan di ruangan description dan pin komen di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Kenapa Kuma nak panjat red line dan kenapa Kuma tak guna kuasa Devil Fruit dia untuk terus naik ke Marijoa? Itukah alasan kenapa Kuma menjadi seorang yang tiada emosi? Apakah memori yang disimpan oleh Kuma? Banyak kan persoalan dalam chapter yang ke-1072 ini. Alright guys, dalam video kita pada kali ini, kita akan bersama-sama membincangkan tentang analisis chapter yang ke-1072 yang bertajuk The Wake of Memory. Chapter ini dapat kita bahagikan kepada 3 bahagian yang berbeza untuk difokuskan. Part yang pertama adalah berkaitan dengan Bonnie yang sedang memaksa Dr. Vegapunk menceritakan alasan kenapa ayah dia, Bartholomew Kuma, telah pun ditukarkan untuk menjadi seorang manusia yang tiada mempunyai sebarang perasaan dan emosi. Yang kedua pula adalah bahagian tentang perlawanan antara Zoro dan Kaku. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pendedahan sebenar watak Stussy. Tapi dalam video pada kali ini, aku hanya akan mengupaskan bahagian yang pertama terlebih dahulu, iaitu bahagian perbualan antara Vegapunk dan juga Bonnie. Banyak maklumat-maklumat tambahan yang kita dapati daripada perbualan kedua-dua watak ini, dan tidak kurang juga banyaknya persoalan yang telah muncul daripada perbincangan mereka berdua ini. InsyaAllah aku akan cuba menjawab setiap persoalan yang aku dah kemukakan pada permulaan video ini tadi berdasarkan maklumat-maklumat yang terdapat dalam bahagian yang pertama chapter ini. So nak tahu apakah jawapan tersebut? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya batuk. Perkara pertama yang menarik untuk kita bincangkan dalam chapter pada kali ini adalah berkaitan dengan rahsia memori Kuma. Maksud aku macam ni, kita semua dapat tengok dalam chapter yang ke-1072 ini macam mana si Vegapunk ni bersungguh-sungguh tak nak memberitahu kepada Bonnie sebab kenapa Kuma telah pun ditukarkan menjadi seorang pasifista. Bahkan dalam muka surat yang keempat, Vegapunk Baby telah pun memberitahu kepada Bonnie bahawa sekiranya dia menceritakan perkara sebenar kepada Bonnie, maka ianya hanya akan menyakitkan Bonnie sahaja. Sambil kita ditunjukkan dengan panel Kuma yang sedang memanjat tembok red line. Yes, aku bersetuju bahawa maksud menyakitkan Bonnie ini boleh diterjemahkan sebagai menyakitkan hati dan perasaan Bonnie. Tapi bila aku meneliti balik kata-kata Vegapunk dengan panel yang menunjukkan Kuma yang sedang memanjat tembok red line itu, aku mula sedar yang ayat Vegapunk yang mengatakan bahawa rahsia Kuma ini akan menyakitkan Bonnie ini boleh juga diinterpretasikan sebagai kesakitan fizikal ataupun dalam erti kata lainnya adalah membahayakan Bonnie. Jadi aku mula berfikir yang sebab Oda menunjukkan panel Kuma yang sedang memanjat tembok red line untuk menuju ke Marijoa sambil Vegapunk memberitahu ayat tersebut kepada Bonnie adalah
untuk menunjukkan kepada kita semua bahawa sebab kenapa Kuma berubah menjadi seorang pasifista adalah kerana Kuma merupakan seorang yang sedang cuba untuk membongkarkan rahsia tentang kebusukan world government, dan Kuma melakukan perkara tersebut adalah kerana dia mempunyai ilmu pengetahuan tentang sejarah sebenar dunia One Piece. Yes, maksud aku Kuma tahu tentang sejarah The Void Century. Yelah, kalau kita fikirkan balik, Kuma ni dahulunya merupakan seorang raja bagi Sorbet Kingdom kot. Kalau bukan sebab dia mengetahui rahsia sebenar The Void Century, apa lagi alasan yang memungkinkan dia meninggalkan tahta yang dimilikinya dan bahkan meninggalkan kerajaan dia sendiri sehingga dia telah dianggap sebagai The Tyrant Kuma, yakni pemerintah yang zalim. Bukan setakat itu sahaja, dia juga bahkan bersetuju untuk menyertai Revolutionary Army yang menentang the world government secara terang-terangan. Untuk seseorang raja mempersoalkan tentang world government itu adalah satu perkara yang mustahil, melainkan mereka mempunyai maklumat tentang rahsia sejarah dunia. Buktinya kita dapat tengok dalam chapter yang ke-908, King Nefertari Cobra hanya mula mempersoalkan tindakan world government apabila dia mengetahui serba sedikit tentang rahsia ancient weapon Pluton yang tersimpan di Alabasta. Jadi memandangkan Kuma dilihat menentang world government secara direct mungkin menunjukkan bahawa dia mengetahui tentang rahsia Void Century, dan Oda cuba untuk memberikan bayangan ini kepada kita dengan menunjukkan panel Kuma yang sedang memanjat tembok red line ini seolah-olah merupakan foreshadow bahawa Kuma sedang cuba untuk membongkarkan rahsia world government, dan kata-kata Vegapunk yang memberitahu bahawa rahsia ini akan menyakitkan Bonnie pula menunjukkan bahawa ianya merupakan rahsia yang berkaitan dengan world government ataupun Void Century. Bukan setakat itu sahaja, bahkan dalam muka surat yang ke-6 pula, panel yang menunjukkan panel Kuma ditembak oleh Marine yang ramai sejurus selepas panel Bonnie yang memaksa Vegapunk untuk mendedahkan cerita sebenar Kuma mungkin merupakan foreshadowing bahawa itulah nasib yang akan menimpa Bonnie sekiranya dia mengetahui rahsia sebenar ayahnya itu. Dan bahkan kita juga dapat tengok sekali lagi dalam muka surat yang ke-9 apabila Bonnie cuba untuk memegang tenaga yang dikatakan sebagai memori milik Kuma itu, kita kemudiannya ditunjukkan dengan panel Marine yang sedang meluru ke arah Kuma sambil Marine tersebut mengarahkan untuk membunuh Kuma. Kemudian dalam muka surat yang ke-10, sekali lagi apabila Bonnie menghulurkan tangannya ke bola tenaga tersebut, kita ditunjukkan dengan wajah Kuma yang sedang mendongak ke atas seolah-olah Kuma tahu rahsia yang besar di atas sana, yakni Marijoa. Bagaimana menurut kalian, geng? Please drop your comment down below, okay? Seterusnya, antara perkara yang menarik juga adalah tentang pendedahan terbaru dan terkini buah iblis Kuma. Ternyata Kuma juga sebenarnya mampu untuk mengeluarkan maklumat-maklumat yang dibawa oleh sistem saraf manusia menjadi sebuah bentuk tenaga, dan bahkan dia juga mampu untuk memindahkan maklumat tersebut kepada orang lain. Contohnya seperti mana yang dilakukan oleh Kuma kepada kesakitan Luffy dekat Thriller Bark dahulu. Bukan sahaja kesakitan, malah kita juga telah mendapat pendedahan bahawa Kuma juga mampu melakukan perkara yang sama ke atas imajinasi dan memori. Maklumat ini bagi aku sangatlah menarik kerana kemampuan buah iblis Kuma ini sangatlah berkesan untuk membatalkan kemampuan buah iblis Shiku Nomi milik Doc Q, kemampuan buah iblis Horo Nomi milik Perona, kemampuan buah iblis Memo Nomi milik Pudding, kemampuan Soru Nomi milik Big Mom, dan kemampuan Hito Nomi model Nika milik Luffy. Maksud aku macam ni, Devil Fruit Doc Q kan adalah untuk memberikan penyakit kepada lawan dia. So Kuma dengan kemampuan buah iblis dia ini mampu untuk mengeluarkan kesakitan tersebut daripada mangsa Doc Q itu dan membatalkan kuasa buah iblis tersebut. Untuk kuasa Perona pula, kuasa dia menyebabkan orang menjadi down, dan memandangkan down itu adalah maklumat yang diangkut oleh sistem saraf untuk dihantar ke otak manusia, maka Kuma juga mampu untuk mengeluarkan perasaan down tersebut. Manakala untuk counter kuasa Pudding pula, Kuma juga mampu untuk mengeluarkan dan memberikan memori kepada orang lain. Bagi kuasa Big Mom pula, Kuma hanya perlu mengeluarkan maklumat yang dihasilkan melalui rembesan hormon adrenalin yang diangkut oleh saraf yang menyebabkan seseorang itu takut pada Big Mom. Dan untuk kuasa buah iblis Luffy pula, kau ingat lagi tak dalam chapter yang ke-1044 bahawa Gorosei pernah menjelaskan yang kuasa buah iblis Hito Nomi model Nika ini hanya dibatasi oleh imajinasi penggunanya sahaja, dan memandangkan Kuma mampu untuk mengeluarkan imajinasi daripada Luffy, maka ianya akan menyebabkan Luffy menjadi sangatlah terbatas dan tidak mampu untuk menggunakan kemampuan buah iblisnya itu dengan sebaik mungkin. Menarik kan maklumat tambahan tentang kuasa buah iblis Kuma ni kan? And yes, aku juga sebelum ni pernah berteori yang Blackbeard akan memanipulasi memori milik Aokiji dengan kemampuan Pudding untuk menjadikan Aokiji musuh yang paling sulit dihadapi oleh Garp. So kalau perkara tersebut benar-benar berlaku, maka kemampuan buah iblis Kuma inilah yang dapat membantu untuk mengembalikan semula memori milik Aokiji itu. Perkara yang terakhir yang aku nak bincangkan dengan korang semua dalam video ini adalah tentang kenapa Kuma susah-susah nak panjat red line dan tak guna je kuasa Devil Fruit dia untuk naik ke Marijoa. Kan lebih senang begitu. Well, bukan korang saja, benda ni juga menarik perhatian aku sebenarnya. Yalah, sebabnya kita dapat tengok yang Kuma ni boleh je pindahkan diri dia jauh-jauh dari Kamabaka Queendom ke red line. Takkan daripada red line nak naik ke Marijoa tu tak boleh kan? So aku personally berpendapat yang alasan kenapa Kuma tidak menteleportasikan dirinya ke atas adalah kerana Kuma telah diprogramkan untuk tidak boleh menggunakan kemampuan buah iblisnya itu di Marijoa. Yalah, Kuma ni kan merupakan seorang pasifista yang bertindak mengikut arahan,
Dan dalam chapter pada kali ini kita dapat tengok macam mana Seraphim yang memasuki level phase menjadi satu kelebihan untuk Vegapunk kerana Vegapunk dan satellite-nya mampu untuk memberikan arahan secara direct kepada Seraphim. Dan dalam chapter pada kali ini juga kita ditunjukkan dengan hierarki bagi tingkatan pengawalan Seraphim, seperti mana hierarki pengawalan pasifista yang pernah ditunjukkan kepada kita dalam chapter yang ke-1069, yang mana Gorosei lah yang menduduki tempat paling tinggi dalam hierarki tersebut. So, berkemungkinan Gorosei sememangnya telah memberikan arahan kepada Kuma sebelum ini bahawa Kuma dilarang menggunakan kemampuan buah iblisnya itu apabila memasuki tanah Marijoa. Yelah, Kuma kan hamba kat sana, the invincible slave of Celestial Dragon. Kuma diarahkan untuk mematuhi arahan Celestial Dragon yang menggunakan dia seperti mana yang kita dapat lihat dalam chapter yang ke-908 apabila Kuma menjadi tunggangan bagi Saint Roswat. So, kalau Gorosei bagi Kuma kemampuan untuk menggunakan kuasa Devil Fruit dan kemudian Celestial Dragon yang kawal dia tu arahkan Kuma untuk gunakan kuasa Kuma, maka hancurlah Marijoa nantinya. So, aku berpendapat yang itulah alasan kenapa Kuma memanjat tembok Marijoa dan tidak menggunakan kuasa buah iblisnya itu untuk ke Marijoa, iaitu kerana Gorosei yang mempunyai tingkatan tertinggi dalam pengawalan pasifista telah pun melimitkan kuasa buah iblis Kuma setakat red line sahaja. Untuk jawapan apakah alasan Kuma ke Marijoa, aku masih lagi berpegang dengan teori yang pernah aku kongsikan kepada kalian dalam video chapter analisis 1071 aku yang lepas. Kalau korang tak tengok lagi, korang boleh layan video tu lepas ni, okay? Link aku tinggalkan di ruangan description. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ni. InsyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi